Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul 'alim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyil 'azim. Amma ba'du. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan yang menonton boleh mendengar suara saya dengan baik pada malam ini, insya-Allah. Boleh responnya. Tuan-tuan boleh dengar dengan clear ataupun tidak pada malam ini. Jelas ataupun tidak, kerana kat sini pun suasananya hujan. Tadi awalnya agak lebat, boleh dikatakan lebat. Saya keluar sebelum maghrib, bawa anak-anak beli nasi sekejap. Basah, terus duduk kat kedai, terpaksalah termakan kat kedai. Asalnya nak beli bawa balik rumah, tapi sebab lebat tak boleh nak keluar, termakan dekat kedai. Kemudian bila balik rumah, pinjam payung dan sebagainya, pergi pinjam payung kedai, bawa balik anak-anak, tak jauh, sebelah dengan rumah je, dekat je. Orang kata 20 langkah je. Hujan masih lebat, jadi saya duk ingat mungkinlah malam ni tak diteruskanlah, saya tak datang ke pejabat. Tapi alhamdulillah hujan sedikit reda setengah jam tadi. Dan sesi live ini pun saya kira sudah 3 minggu ditangguhkan. Allah Subhanahu Wa Taala tak izinkan atas sebab-sebab tertentu. Dan alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali. Tuan-tuan boleh respon dulu. Dengar dengan elok ke tak suara saya? Ya. Daripada Syarifah Nur Faizah, ya betul. Alhamdulillah dengar. Ya betul, maknanya kita lama tak bersua. Saya 2 ke 3 minggu saya pun tak ingat. Tapi tuan-tuan, Allah tak izinkan atas kesempatan masa. Jadi alhamdulillah kalau tuan-tuan yang menonton boleh dengar dengan elok. Orang yang live pun dah tak ramai sebab lama dah tinggal. Lama tinggal. Tuan-tuan boleh share balik lah. Share kepada kawan-kawan, rakan-rakan dengan Facebook dan sebagainya. Bagi yang tidak ada kesibukan, ruang waktu, boleh dengar perkongsian. Mudah-mudahan bertambah kefahaman kita dalam hal-hal yang berkaitan dengan gangguan makhluk halus ini. Kerana ada di kalangan manusia ini tidak percaya dan tidak menerima. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salah. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Allah SWT alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang beriman dengan perkara-perkara ghaib. Tetapi disebabkan bijak pandai manusia pada hari ini, ramai tuan-tuan yang dirahmati Allah, orang yang tidak mempercayai alam ghaib. Tidak mempercayai anak dia kena ganggu oleh jin, saudara dia kena ganggu oleh jin, adik dia terkena sihir, isteri dia terkena santau. Itu lain bab. Mungkin kerana dia tidak boleh menerima. Tetapi tidak mempercayai adanya perkara gaib, adanya gangguan-gangguan daripada alam gaib, ini bertentangan dengan akidah yang patut kita imani. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau siapa perasan, minggu lepas, dalam perbincangan 2 minggu lepas, tim kata minta ustaz buatlah video-video pendek. Kita orang nak up kat TikTok. Saya kata saya tak apalah. Saya raikan dan saya rasa mungkin zaman sekarang ni pun berubah. Staff-staff yang lebih muda ni dia orang lebih tahu. Dan saya tak ada TikTok. Ada application tu tapi tak ada account. Tak ada lah. Jadi bila buat, dia orang duk tunjuk. Ustaz, 500,000. Kemudian dia tunjuk, sampai saya pun buka juga, tengok betul ke. Dah 800,000 view. Saya cerita tentang 1 minit je. Tuan-tuan type TikTok tu apa, penawar ikhtiar syifa. Kita adalah salah seorang tim yang buatkan.
gigi belaga. Maka saya cerita di antara tanda gigi belaga itu termasuk di antara tanda-tanda gangguan. Tetapi tidak mutlak, tidak hakiki telah saya sebutkan bahawa ia bukanlah semestinya gangguan. Perlu pula melihat kepada tanda-tanda atau masalah-masalah mendatangi yang lain. Tetapi lazimnya bila orang tu gigi belaga, bila kita ruqyah scan, oh ada gangguan. Tak tahulah kebetulan ke, apa punca ke dan sebagainya. Wallahu ta'ala a'lam. Maka atas pengalaman orang-orang lama dalam berubat, maka kerana itu dia berada dalam salah satu tanda-tanda. Nak cari nah dalam Quran hadis tak ada bab tanda-tanda gangguan ini. Kemudian ada seorang hamba Allah, saya kira mungkin doktor, wallahu alam, buat review balik tentang apa yang saya ucapkan selama 1 minit itu, tapi tak ada masalah. Satu perkongsian yang sangat baik. Dia pun tidak menentang. Cuma dia menceritakan gigi belaga dari sudut sains, dari sudut perubatan alopati ataupun perubatan moden, dipanggil sebagai bruxism. Adalah sebab-sebab dia dan kita pun tidak menolaknya. Kan itu kita kata tidak semestinya dengan satu tanda-tanda yang kita tengok maka kita tu dakwa ia adalah gangguan jin. Saya ingat saya pada tahun sekitar 2013 waktu saya di Mesir. Maka saya dipanggil oleh adik-adik pelajar, oleh Persatuan Pelajar Medik di Mesir pada ketika itu. Ada program lebih kurang 500 orang pelajar dalam Dewan Auditorium. Saya, Dr. Harmi, yang menulis buku tentang fiqh perubatan. Dan juga, Allahumma salli ala Muhammad, tak ingat pula seorang lagi nama tu tak datang. Salah seorangnya dia doktor pakar dalam sakit jantung dan salah seorang lagi doktor, dua-dua tu orang lama lah, atau orang berpengalaman lah, doktor-doktor dah. Saya ni budak lagi pada masa tu, cuma terlibat dalam dunia perubatan. Maka topik yang dikupas adalah perubatan Islam dan perubatan sains, selari atau serenjang. Kesimpulan apa yang kita bawa dalam perbincangan adalah perubatan moden, perubatan sains dan perubatan Islam ini tuan-tuan, dia tidak bertembung. Tetapi dia perlu mencari titik persamaan. Dia perlu kepada mencari satu keselarasan. Bagaimana nak membezakan ini adalah penyakit fizikal yang tidak ada kaitan dengan gangguan dan ini adalah penyakit yang berkait dengan gangguan. Sebab itu adab dan etika di dalam perubatan Islam, orang yang mari sakit perut, orang yang mari sakit kepala, orang yang mari sakit belakang, kita tanya dulu, pergi hospital dah? Doktor kata macam mana? Kalau doktor kata awak gastrik, awak migrain dan sebagainya, kena berubat melalui kaedah perubatan hospital. Tapi kalau dia kata, doktor kata tak ada penyakit, saya pergi 2-3 hospital dah, saya jumpa 2-3 orang dah doktor. Doktor kata tak ada penyakit, Ustaz. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, boleh jadi hal ini berpunca daripada gangguan. Kerana sakit-sakit gangguan ini mendatangkan masalah yang sama kepada orang yang sakit. Sakit kepala tak boleh nak tidur, sakit belakang, dada berdebar-debar dan sebagainya. Tapi sebahagian besarnya adalah pada keadaan-keadaan misteri yang berbentuk sifat, yang berbentuk sikap, bukan berbentuk fizikal, sakit pada badan itu. Seperti masalah sihir dalam rumah tangga. Suami tiba-tiba berubah sikap. Dia kata awak ni buruk lah, awak ni huduh lah, awak ni buruk. Sebelum ni tengok elok. Suami ni, isteri ni bukan main dah, jangok pakai pandai apa semua dah. Tapi hari-hari awak ni busuk lah, dia kata. Padahal suami, isteri tu bukan main dah, pakai minyak wangi. Maka perkara ini boleh didetek, bahasa dia, boleh dikesan dalam melalui perubatan moden. Perubahan sikap tak boleh. Jadi kerana itulah tuan-tuan yang dirahmati Allah, perubatan sains dan perubatan moden tidak ada pertembungan. Tidak kita kata Islam dengan nama
hospital iman, klinik barakah. Kalau klinik Chonghua pun, kalau dia menggunakan kaedah-kaedah, dia mana etika-etika, kaedah-kaedah yang dia gunakan syarak, dia tetap dalam perubatan Islam. Sebab itu saya lebih suka kepada kaedah-kaedah mana perubatan gangguan jin dan sebagainya ini kepada kecenderungan saya lah secara peribadi kepada istilah perubatan ruqyah. Kerana apa? Kerana konsep. Kerana perkara asasnya dalam perubatan adalah menggunakan ruqyah. Sama ada penyakit itu gangguan atau penyakit itu tidak gangguan. Adapun sains dipanggil sebagai perubatan sains kerana mereka menggunakan evidence base. Kerana mereka buat kajian dan seumpamanya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu sedikit kefahaman kita. Kerana itu tidak semua penyakit kita kata sebagai hantu. Tidak semua hantu itu membawa penyakit kepada kita. Kita pun kadang-kadang perangai macam hantu juga. Ya? Jadi, kita kena muhasabah. Kita kena sentiasa perbaiki. Janganlah ada di kalangan perubatan orang yang duduk dalam perubatan ruqyah, perubatan Islam ini menolak perubatan moden. Menolak COVID. Menolak macam-macam. Ini tak boleh, ni doktor, ni ubat, ni tak boleh. Tak boleh begitu. Dan jangan ada pula orang yang duduk dalam perubatan alopati menolak. Jin saka ni tidak, sihir ni tidak, gangguan ni tak berlaku dan sebagainya. Tak boleh. Kedua-dua kena saling menerima mengikut bidang kefahaman masing-masing. Perlu saling menghormati. Berapa banyak tuan-tuan yang dirahmati Allah, orang di kalangan perubatan moden, doktor dan sebagainya pun surrender. Ada penyakit tak boleh ubat. Rupa-rupanya gangguan. Begitu ya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya malam ni saya tak bawa topik khusus. Kalau tuan-tuan ada nak tanya dan sebagainya, silakan bolehlah. Kita cuba berkongsi ringan-ringan pada malam ni. Sebab lama tak buat. Dah 2-3 minggu tak buat live. Saya ni tak dan nak buat live macam orang duk buat tiap-tiap hari. Tiap-tiap minggu saya tengok setengah orang. Itu terpulang lah tuan-tuan. Kita buat live untuk berkongsi ilmu sahaja. Mudah-mudahan mana yang baik itu menjadi pedoman dan manfaat pada kita semua. Daripada Sharifah Nur Faiza, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar semua? Mudah-mudahan dalam baik, sihat dan sejahtera. Daripada Nur Hashimah dengan Ustaz. Ini tadi saya jawab dah. Daripada Zainab Rahmat, Assalamualaikum Ustaz. Daripada Singapura, Alhamdulillah clear gambar dan audio. Mudah-mudahan Puan Zainab sekeluarga juga baik daripada ujian Allah Subhanahu Wa Taala, sakit dan penyakit dikabarkan baru-baru ni tak sihat ataupun positif COVID. Mudah-mudahan semuanya dah baik, dah recover semuanya lah mudah-mudahan. Jiran sebelah rumah saya pun datang COVID juga. Walaupun COVID tu dah macam tak ada, tapi ada. Dia duduk dia. Macam gangguan jin jugalah, nampak macam tak ada. Kadang-kadang dia ada. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita nak cakap pasal apa ya? Nak cakap pasal soalan, banyak soalan. Saya ambil antara orang tanya. Yang ni lah antara orang tanya. Ini baru sebentar tadi. 9.15 minit tadi. 9.15 minit tadi, ada orang tanya, Ustaz, produk mana boleh bangunkan orang pengsan? Tuan-tuan, kita tak ada produk untuk boleh bangunkan orang pengsan. Saya jawab, kalau yang pengsan tu isteri bisik kat telinga dia, abang, suami nak kahwin lagi satu. Bangun dia, tuan-tuan. InsyaAllah bangun dia. Jadi saya slogannya begitulah. Kalau yang pengsan tu isteri, bisik pelan-pelan, suami nak kahwin lagi satu. Bangun ya. Dan ada orang tanya, cuma kita tak ada ubat untuk bangun orang pengsan. Ambil air, basuhlah dekat muka dia. Kalau dalam kaedah kita baca ayat afahasibatum. Afahasibatum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un fata'ala Allahul malikul haqqu la ilaha illa huwa rabbul arshil karim wa man yad'u ma'allahi ilahan akhara la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Baca ayat afahasibtum itu, insya-Allah mudah-mudahan mudah-mudahan insya-Allah dia sedar. Surah Mukminun
ayat terakhir, 4 ayat terakhir. Afa hasibtum. Jadi bila kita baca, kemudian kita tepuk bahu sebelah kanan dia. Panggil nama dia. Fatimah. Apa seperti kita baca sampai habis, Fatimah bangun, Fatimah bangun. Sebut nama dia. Sebut nama dia. Mudah-mudahan insya-Allah dia sedar dia bangun. Tapi kena beramal lah. Kena beramal. Tengah pesan kita cari mana Google ayat Quran apa semua baca boleh juga. Ya. Tapi baca mana-mana kita dah beramal lah. Kalau kita tak beramal lagi, macam yang kita dah beramal. Baik. Salam Ustaz, kalau mimpi tenggelam, apa maksud tu? Kena pergi mandi kolam lah tu. Wallahu a'lam. Tidak ada dalam pengalaman saya dan pembacaan saya mimpi tenggelam. Tuan-tuan, puan-puan, tidak semua mimpi kita takrifkan. Hal-hal mimpi berkait dengan gangguan, kita kata mimpi gangguan. Hal-hal yang mimpi umpu, mungkin mimpi mainan syaitan atau mimpi mainan tidur. Hal mimpi-mimpi yang baik-baik, mungkin mimpi ilham atau pedoman. Mimpi daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mimpi daripada malaikat. Kita kata kalau mimpi-mimpi yang baik-baik. Sebagaimana dihuraikan pada sebelum-sebelum ini, mimpi itu dibahagikan kepada 3. Yang pertama, mimpi dari Allah, mimpi yang baik-baik. Dia boleh menjadi ilham, dia boleh menjadi pedoman, dia boleh menjadi panduan, peringatan kepada kita. Yang kedua adalah mimpi daripada syaitan, mimpi-mimpi buruk, mimpi menakutkan, mimpi-mimpi yang mengarut dan seumpamanya. Yang ketiga adalah mimpi psikologi, mimpi yang datang terbawa-bawa daripada mindset ataupun pemikiran kita waktu di siang hari aktiviti kita. Kita minat sangat bola, kita tengok bola, mimpi kita masuk dalam padang stadium. Kita minat sangat main kereta baru, Alza baru nak keluar, minat sangat hari-hari duk tengok review dan sebagainya. Mimpi pula drive Alza baru. Contoh itu adalah mimpi psikologi. Baik. Okey, apa tadi? Okey, kita ambil soalan yang orang tanya. Sebentar tadi ada orang tanya, salam Ustaz, maaf bertanya, dia kata limau purut boleh ke diguna sebagai pendinding? Boleh ke guna limau purut sebagai pendinding jin atau apa-apa gangguan? Tuan-tuan, dari sudut alamiah, maknanya alam kehidupan sunnatullah, alamiah sunnatullah, kehidupan alam jin itu, antaranya dia tidak suka pada benda-benda asid ataupun masam, sama ada limau purut ataupun limau nipis dan seumpamanya. Tetapi tidaklah sampai menyakit ataupun melukakan, melainkan secara ringannya sahaja. Yang memberatkan, yang menukarkan, yang membakar, yang menyakitkan dia dan sebagainya adalah ruqyah. Ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat ruqyah yang dibacakan. Maka bila dibacakan pada benda yang tidak suka itu, lagi memeritkan dan menyakitkan dia. Ya? Jadi sebab itulah bila kita berubat menggunakan bahan-bahan seperti mandian bidara, minyak limau nipis, minyak purut, minyak kasturi ke macam-macam jenis, keutamaan yang kita bagi adalah pada isi kandung meruqyahnya. Apakah bahan ini benar-benar diruqyahkan? Yang kedua, siapa yang meruqyahkan? Adakah seorang mu'allis ataupun seorang perawat? Ataupun budak tak tahu mana-mana mari ambil budak tafi, ataupun paksa keset dan seumpamanya. Kerana itulah perkara utama yang menjadi faktor kepada keberkesanan kepada mereka yang ada gangguan jin dalam menggunakan produk-produk yang berkait ataupun bahan-bahan yang berkait dengan perkara yang menyakitkan jin itu tadi. Jelas ya? Baik. Daripada Jo Kristal, katanya selepas pakai mandian dan minyak jampi, ada orang pukul muka saya Ustaz. Boleh jadi ini kerana gangguan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila kita menggunakan bahan-bahan diruqyahkan ini, maka jin tidak suka. Banyak sangat hal seperti ini berlaku, feedback yang datang kepada kami. Ustaz, lepas mimpi, lepas mandi dengan minyak bidara, lepas sapu dengan minyak bidara, lepas minum dengan kurbi, mimpi ada orang tua datang jenuh nak marah saya, mimpi kelibat datang duk kacau, duk follow saya, mimpi orang marah saya. Ada tuan-tuan orang spray, aman spray. Produk kita aman spray pagar rumah, kemudian bunyi pintu tertutup. Bunyi seperti benda atas berlari. Benda berlari di atas bomba. Tapi tuan-tuan, bila saya cerita, janganlah tuan-tuan takut tak mahu gunalah. Tidak begitu.
kita nak ceritanya bila kita berikhtiar, usaha dengan bahan ruqyah, kemudian ada tindak balas. Ini adalah suatu yang amat-amat baik untuk kehidupan kita. Maknanya bila saudara Jo guna tadi, kemudian mimpi demikian, maknanya baguslah. Pakai lagi, mandi, sapu, minum berterusan, sampai dia pun tak larat dah. Nak mari pukul kita. Nak mari mengganggu kita. Sampai dia keluar daripada mainan mimpi tidur kita, sampai dia keluar. Maknanya kita sekarang bila kita pakai mandi, sapa minyak dan sebagainya, mimpi. Tak, orang datang pukul muka, orang datang dia ikut marah. Pakai, sampai tak ada dah mimpi tu. Mudah-mudahan insya-Allah baik pulihlah kita daripada gangguan-gangguan yang mendampingi diri kita maupun kediaman maupun keluarga kita. Mudah-mudahan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi itu adalah berkenaan dengan pertanyaan yang tadilah. Dia kata maaf bertanya sebagai ilmu. Saya tengok sini ni pasal skrin duduk sini tuan-tuan. Bukan saya nak tengok ke ini skrin ni, saya tengok soalan. Salam puan mak tanya ilmu sebagai ilmu 5 puruk bolehkah guna sebagai pendidik atau apa-apa gangguan. Baru ni ada satu soalan tuan-tuan, tapi banyak sangat dia tanya. Panjang sangat, saya pun tak larat nak jawab lah. Saya ambil yang pendek-pendek saja tuan-tuan ya. Saya ambil yang pendek-pendek saja. Baik. Kalau ada soalan tuan-tuan nak tanya boleh, insya-Allah mudah-mudahan boleh berkongsi. Mana soalan lain ni, duduk mana soalan? Okey, ada tak soalan-soalan lain? Soalan ni tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau nak kira banyaklah. Macam dalam video baru-baru ni, bila ada tim saya post dalam TikTok tentang apa yang saya cerita tentang gangguan tu, maka macam-macam soalan datang. Antaranya saya nak matikan video ni pun. Okey. Ada juga orang komen. Bila kita sebut tentang gangguan mimpi belaga, ada dia kata kawan saya ramai gigi berkacip, tapi saya rasa bukan gangguan, tapi benda tak boleh ditinggalkan. Itu gigi berkacip benda lain tuan-tuan ya. Seorang hamba Allah tanya, Ustaz nak tanya kalau kaki selalu panas kenapa ya? Dari buku lali ke bawah. Bila kaki kita panas selalu ke bawah itu, wallahu alam. Saya tak kata dia gangguan. Kena tengok kepada tanda-tanda yang lain. Kalau ada beberapa tanda lain yang cenderung kepada faktor gangguan, maka mungkin gangguan. Tapi kalau sekadar satu hal itu sahaja dan kita tidak ada sakit-sakit lain, rasa panas je, mungkin sebab darah kita dan sebagainya, kena jumpa doktor lah untuk lebih detail kenapa berlaku. Gitu. Kemudian apa lagi? Banyak soalan, saya pun tak tahu. Seorang hamba Allah daripada Amidah tanya, salam Ustaz, saya nak tanya suami saya setiap kali tidur, ni orang Kedah kali, orang utara, dia selalu mengigau, tapi mengigau dia selalu baca ayat Quran, macam tengah lawan dengan hantu pula. Apa maksudnya? Wallahu alam. Boleh jadi memang betul dia tengah lawan hantu lah. Boleh jadi gangguan syaitan dalam mainan tidur dan dia cuba melawannya. Mudah-mudahan begitulah ya. Kemudian apa lagi? Soalan banyak sangat, tapi soalan tu pendek-pendek, saya pun pening nak menjawab tuan-tuan ya. Ada tanya saya daripada kecil lagi memang tidur gigi kacip betul ke? Sebagaimana saya sebut, tidak semestinya. Tetapi kalau diiringi dengan masalah-masalah dan beberapa tanda yang lain seperti mimpi-mimpi yang menakutkan, mudah terlalu panas baran dan seumpamanya, kepanasan bila dengar ayat-ayat ruqyah,
maka itu boleh jadi ada gangguan. Tapi kalau kita gigi berkacik, kemudian dengar ayat ruqyah tak ada apa satu, mandi dengan bidara, sapu minyak pun tak ada apa masalah, deruqyah pun tak ada apa masalah, rendang dalam air bidara pun tak ada masalah, ikat agak pokok bidara pun tak ada masalah, nak ceritanya, maka bukanlah gangguan. Jadi tidak semestinya tuan-tuan ya. Daripada Ain Kham, katanya, Salam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada bau asap dalam bilik sampai sesak napas dan bibir pijak. Adakah gangguan? Tengok dulu. Adakah bau asap tu memang, ya saya pun faham lah, bau asap tu maknanya kita dah cek. Tak ada apa-apa keluar bau daripada dapur kau, daripada whip kau, daripada apa kau, tak ada. Kalau benda tu tak ada, tapi bau, malam-malam datang bau, malam-malam datang bau, kemungkinan kepada gangguan. Beli amal spray kita yang RM35 tu, spray keliling rumah. Tengok dia mungkin gangguan pada rumah. Tapi cari dululah. Takut bawa siapa sesak napas. Tengok-tengok, ada anak saudara ke, anak ke, adik, isap wik belakang mari ke, celah dapur ke, apa semua ke. Kita duk kata bawa asap ingat ke jin. Rupanya ada orang duk berasap ke rumah kita. Tengok juga. Tapi kalau tak ada, apa yang puan tanya pada saya, tak ada apa-apa analisis secara fizikal lah. Tak ada punca berasap tu, tak ada, tak tahu daripada mana, tapi bau siapa tak boleh nak duduk, maka kemungkinan sama ada bau asap, sama ada bau busuk, sama ada bau minyak tanah, sama ada bau kapur barus, sama ada bau kemenyan dan seumpamanya. Bau-bau yang demikian lazimnya berkait dengan benda-benda gangguan yang dihantar. Ada saya dah sebut tadi, ada setengah orang bau minyak tanah, ada setengah orang bau macam-macam lah. Jin, asap kan makanan jin. Asap itu makanan jin. Sebab itu orang isap rokok tu adik-beradik jin. Jadi jangan isap rokok lah. Daripada Syarifah Nur Faiza, gangguan jin tu jin ajak baca Al-Quran. Saya pernah hadapi pada awal mula gangguan ni sebelum sakit dahulu. Macam-macam lah ya. Orang yang pernah ada gangguan, tahulah pengalaman dia. Sebab itu kita yang tak ada gangguan ni, jangan mudah kita mengata, ini bukan gangguan ni, ini masalah fizikal, ini bukan gangguan ni, ini masalah diri sendiri, tak kawal emosi. Jangan, tuan-tuan yang dirahmati Allah, tak kena atas batang hidung kita, tak apa. Kena atas batang hidung kita, baru tahu orang ada gangguan beramal jauh lebih daripada kita. Tetap Allah Subhanahu Wa Taala uji. Para Nabi pun tak lari daripada cabaran ataupun gangguan jin sihir ini. Apatah lagi kita orang yang biasa. Ya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya kira sebagai permulaan pada malam ini, dan malam ini saya bukan permulaan lah, maknanya kerana lama kita tangguh dan saya pun tak bawa apa-apa topik khusus. Saya kira saya tidak panjangkan daripada malam ini. Saya ucap terima kasih pada tuan-tuan menonton